Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Malala binti Mahad. Nombor matrik 049486. Saya akan membentangkan tajuk berkenaan arkanul dakwah, iaitu rukun-rukun dakwah. Okey. Seperti mana yang kita tahu, rukun-rukun dakwah terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama ad-da'i, iaitu pendakwah. Yang kedua, al-mad'u, penerima dakwah. Dan yang ketiga, maudhu' dakwah, iaitu isi kandungan dakwah. Kita pergi kepada rukun yang pertama, iaitu ad-da'i, pendakwah. Apa yang dimaksudkan dengan pendakwah? Pendakwah ini ialah individu Muslim yang menyampaikan risalah Islam untuk tujuan kebaikan agama Islam. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'izni munira. Yang bermaksud, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberikannya dan sebagai lampu yang meneranginya. Okey, seterusnya kita masuk kepada sifat da'i wa adabuhu, iaitu sifat-sifat yang perlu ada terhadap seorang yang hendak menjadi pendakwah. Okey, yang pertama, al-imanu amik bima yad'u ilaihi. Pendakwah itu mestilah mempunyai keimanan dan kepercayaan yang mendalam terhadap apa yang disampaikannya. Okey, kat sini dia nak cakap pendakwah itu mestilah yakin dengan kekuasaan Allah serta beriman bersungguh-sungguh dan faham sungguh-sungguh apa yang hendak disampaikan kepada golongan yang hendak didakwahkan itu. Okey, seterusnya yang kedua, sifat yang kedua ialah al-ittisalu wasid biman yad'u ilaih. Pendakwah itu mestilah mempunyai hubungan dengan sang penciptanya, iaitu Allah SWT. Okey, pendakwah hendaklah mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Hal ini kerana ia dapat memberi keyakinan dan yang kukuh kepada pendakwah dalam menghadapi rintangan dalam kehidupan. Okay. Seterusnya, yang ketiga pula ialah al-ilmu wal-basirah bima yad'u Allah. Okay, sifat da'i yang ketiga ialah para pendakwah juga mestilah mempunyai bekalan dan persediaan ilmu yang cukup serta kemahiran yang berkaitan dengan isu-isu yang realistik dan strategik demi memperkasakan gerak kerja dakwah terutama pada masa kini. Okey, maksudnya kat sini macam mana kita nak beri dakwah dekat orang padahal ilmu kita belum cukup lagi. So kita kena mendalami ilmu dulu baru kita boleh dakwah dekat orang. Okey. Seterusnya yang keempat, al-amalu bil ilmi wal istiqamah fi suluk. Okey, maksudnya di sini para pendakwah itu kenalah sentiasa beramal dengan ilmunya dan sentiasa istiqamah dengan apa yang didakwahkannya. Okey, berputus asa terhadap suatu kegagalan atau kesulitan bukanlah ciri-ciri seorang pendakwah yang baik. Hal ini kerana jalan dakwah itu sentiasa memerlukan kesabaran yang tinggi dan berusaha untuk mengatasi segala kesukaran yang dihadapi dan sentiasa istiqamah dalam apa jua yang dilakukan untuk menyebarkan ajaran dakwah Islam. Okey, seterusnya sifat da'i yang kelima ialah al-wa'yu kamil, iaitu kesedaran yang sempurna. Okey, para pendakwah itu mestilah menyampaikan ilmu tak lain tak bukan untuk memberi kesedaran kepada golongan yang didakwahnya, iaitu al-mad'u. Okey, seterusnya kita masuk kepada sifat da'i yang keenam, al-hikmatu fil uslub, iaitu hikmah pendekatan. Okey, maksudnya di sini para pendakwah itu mestilah menyebarkan kepada golongan didakwah itu hikmah dan nasihat yang baik untuk kepada golongan yang didakwahnya itu. Okey, seterusnya sifat da'i yang seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Aminin bin Abdul Zaidi, nombor matrik 049781. Baiklah, hari ini saya akan membincangkan tentang dua tajuk, iaitu sifat-sifat da'i dan persiapan seorang da'i. Jadi saya akan meneruskan apa yang dibincangkan oleh Mariana tadi, iaitu sifat-sifat da'i. Kita ada lagi 6 sifat da'i yang akan kita bincangkan, iaitu takhluqu bil khalqi hasan, ihsanu zan bil muslimin, an yastar ala nas uyubihim, an yaqlut ala nas haisu tasirul khulta wa ya'taziluhum haisu yahsanu i'tizal, an yunazzalil nas manaziluhum wa ya'rifu ahlu fadli fadlahum, an yata'awanu ma'a khairi minad da'ah. Jadi saya akan terangkan satu persatu. Baiklah, bagi sambungan tajuk sifat-sifat da'i ni yang kita sambung, iaitu takhluqu bi khalqi hasan, iaitu pembentukan adab yang baik. Iaitu fa'in takhluqu bi khalqi hasan ahamu sifatu fi janibi silati da'i bi mad'uin, iaitu penciptaan akhlak yang baik ni ataupun pelakuan akhlak yang baik ni adalah kualiti terpenting dalam aspek hubungan para da'i dan para mad'u. Allah pernah berkata, iaitu wa innaka la'ala khalqun azim, iaitu anda adalah ciptaan terhebat. Dan baginda bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang menunjukkan akhlak yang baik. Dan perkara yang boleh memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti adalah perlakuan yang baik, iaitu sopan santun. Kat sini nak menunjukkan bahawa akhlak para da'i ni mempunyai peranan yang sangat penting untuk menarik minat para mad'u untuk masuk Islam, untuk mendengar kita punya perkara yang baik. Dan salah satu cara dakwah Nabi adalah mempamerkan akhlak yang baik kepada para penganutnya. Seterusnya, untuk sifat-sifat da'i adalah ihsanuzan bil muslim, yang bermaksud Muslim yang berfikiran baik. Lepas tu, ala da'i ay yuhsinuzan bil muslim jami'a wa yajri ahkamahu fihim ala zahir wa yakulu amru sarair ila Allah Ta'ala, yang bermaksud pendakwah harus meningkatkan kepercayaan semua umat Islam dan membuat keputusannya terhadap mereka pada tahap yang jelas. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hindarilah daripada kamu bersifat zan, iaitu sangkaan, dan sesungguhnya sangkaan itu adalah perkara yang berdosa. Dalam soal ini, para pendakwah jangan pernah prejudis atau misjudge para mad'unya, kerana setiap mad'u ada mungkin berbeza masalah, dan kita ni sebagai pendakwah perlu berfikiran positif kepada semua madu kita. Sebagai pendakwah, jangan sampai terlampau baik sangka sampai lupa nak lakukan amal ma'ruf nahi munkar sebagai pendakwah. Sifat da'i seterusnya ialah ayastar ala nas uyubihim, yang bermaksud orang yang harus menyembunyikan kesalahan mereka, iaitu para da'i ni kena simpan rahsia para mad'u dia. Contoh, kalau mad'u dia menerangkan atau memberitahu satu rahsia, kena sembunyikan ataupun jangan buka aib. Allah berfirman yang bermaksud orang-orang yang beriman yang suka menyebarkan kemarahan ataupun benda-benda yang tak betul, kejahatan, maka azablah pada dirinya. Jadi kat sini para pendakwah harus menjadi penyimpan rahsia. Jangan sebarkan rahsia tu, aib tu kena jaga. Mungkin mad'u kita tu pernah ceritakan kisah silam dia, so kita kenalah jaga sebagai para pendakwah. Seterusnya, para pendakwah ni tidak wajib ada sifat wa'mur bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, iaitu mengajak mereka dalam kebaikan dan menolak mereka daripada melakukan kejahatan, kemungkaran. Jadi para pendakwah ni harus bercampur. Ayyakhulutun nas haisu tasurul hultah wa ya'tizuluhum haisu yahsunu i'tizal, yang bermaksud perlu bercampur. Para pendakwah ni harus bercampur dengan masyarakat untuk membentuk satu masyarakat yang melakukan kebaikan, sentiasa melakukan kebaikan dan berhenti dalam melakukan kemungkaran. Dan Rasulullah pernah berfirman yang bermaksud orang yang beriman yang bergaul dengan orang yang bergaul dan bersabar dengan keburukan mereka ni lebih baik berbanding mereka yang beriman tapi tak bergaul dengan manusia-manusia sekeliling. Jadi para pendakwah ni tidak harus bercampur dan mengajak seluruh umat masyarakat untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Terusnya, sifat para da'i ni harus keluar rumah mereka dan perlu mengenali madu-madu mereka.
ay yunazzilun nas manazilhum wa ya'rifu ahla fadlahum. Yang bermaksud para pendakwah ni harus kenal mad'u dia, kena tahu pasal budaya kat suatu tempat, kena tahu pasal suasana kat dalam suatu tempat, status dan kedudukan. Dan pendakwah ni kena raikan orang-orang yang berdakwah. Orang yang didakwah tu kita kena tahu lah, kena hormat. Ikut pangkat dia. Kalau muda macam mana dakwah dia, kalau tua macam mana dakwah dia, untuk air jahat macam mana dakwah dia. Jadi para pendakwah ni harus keluar, kena tahu, kena atur strategi kepada mereka. Mad'u ni macam mana kita nak sampaikan dakwah. Dan Rasulullah pernah bersabda, tempatlah kan sesuatu manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Dan akhir sekali, para pendakwah harus mempunyai sifat bekerjasama, berkolaborasi dengan pendakwah lain untuk berunding, untuk menerima nasihat mereka, yang bermaksud ayat ta'awanu ma'awarihi bila da'ah riyushawiruhum wa bitanasahu ma'ahum. Yang maksud para pendakwah ni harus bekerjasama untuk memperkembangkan dakwah di Malaysia, memperluaskan lagi medan dakwah di Malaysia. Macam mana nak tarik orang untuk terima Islam, macam mana nak tarik orang bersama untuk melakukan kebaikan, untuk sebarkan dakwah ni bersama-sama. Allah pernah firman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang maksud bertolong-tolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara keburukan dan kejahatan. Secara kesimpulannya, para pendakwah harus memiliki sifat-sifat yang sepatutnya untuk menjadi pendakwah, supaya menjadi role model, contoh ikutan kepada semua. Seterusnya, kita beralih dalam topik yang kedua, iaitu persiapan pendakwah. Di sini kita bezakan 5 perkara bagi mempersiapkan diri untuk para pendakwah ni untuk berhadapan dengan mad'u, untuk meneruskan dakwah, untuk menyampaikan dakwah. Okey, yang pertama persiapannya adalah merawat diri mereka ni untuk mempelajari tentang Islam, tentang hal-hal Islam, daripada hukum syaraknya, dari segi fardu ainnya, fardu kifayahnya. So para pendakwah ni harus mempunyai ilmu yang cukup, ilmu yang mantap untuk berdakwah dengan masyarakat ni. Yang kedua, para pendakwah ni harus bersiap sedia dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan segala sirah-sirah Nabi, yang mana Nabi, Al-Quran ni menjadi panduan utama ataupun jalan utama bagi para pendakwah untuk meneruskan dakwahnya kepada madu-madu. Persiapan untuk pendakwah ni, mereka perlu bekerjasama dengan para sarjana ataupun pendakwah yang berpengalaman, untuk mereka tahu tentang pengalaman mereka untuk berdakwah, cara mereka untuk berdakwah dan sebagainya. Baik, pendakwah perlu memperdalamkan mana persedaran iman dalam hati mereka, yang mana mereka nak mengajak orang dalam Islam. Jadi mereka perlu hayati Islam itu bagaimana dan mengajak orang kepada Islam. Yang kelima, para pendakwah harus mempunyai kajian ataupun mempunyai strategi, melakukan SWOT analisis, kelemahan, kelebihan, peluang untuk kita berdakwah di satu tempat, di suatu keadaan dan sebagainya. Dan itulah persiapan dakwah. Dan sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Elisha Insyirah binti Muhammad Zahar 049497 akan membentangkan rukun dakwah yang kedua, iaitu Al-Mad'u. Takrif bagi mad'u ialah sasaran dakwah. Yang dimaksudkan di sini adalah manusia, sama ada daripada golongan kaum kerabat, saudara mara ataupun bukan, orang Islam ataupun orang kafir, sama ada lelaki maupun perempuan. Hak al-mad'u. Dalam para pendakwah menyampaikan kerja dakwah kepada mad'u, mad'u juga mempunyai hak-hak tertentu. Yang pertama ialah mendapat kunjungan atau mad'u didatangi oleh da'i untuk diberi dakwah. Tidak seharusnya bagi seorang da'i menunggu kehadiran mad'u kepadanya, kerana tugas seorang da'i seperti tugas seorang rasul, iaitu menyampaikan. Yang kedua ialah para pendakwah tidak boleh memandang remeh atau memandang rendah atau menganggap hina kepada orang yang diseru tersebut, kerana tugasnya hanya menyuruh dan mengajak. Namun kadang-kadang atas dorongan emosi para pendakwah, mereka tidak mampu sehingga menyebabkan mereka merasa diri mereka lebih banyak berkhidmat kepada Islam dan meremehkan orang lain.
wajib al-mad'u ataupun kewajipan mad'u. Kewajipan mad'u mestilah bertindak balas tentang kebenaran dakwah yang disampaikan dan dilarang bagi mereka menerima dengan akal fikiran semata-mata kerana merasakan diri mereka jahil dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nur untuk menjelaskan sifat-sifat orang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Maksudnya, sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, iaitu mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tafsir daripada ayat 51 ini, sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar perkataannya dan kami patuh terhadap perintahnya. Dan orang-orang yang memiliki sifat seperti ini adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Menurut tafsir Al-Muhtashar ataupun Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, iaitu Imam Masjidil Haram, beliau mengatakan, adapun orang-orang mukmin yang sebenarnya, maka sikap mereka jika diseru untuk menetapkan hukum dalam perselisihan mereka kepada kitabullah dan ketetapan Rasulnya, mereka menerima keputusan hukumnya dan mengatakan, kami mendengar apa yang disampaikan kepada kami dan mentaati orang yang menyeru kami kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung memperoleh keinginan mereka di syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Seterusnya, asnaf al-mad'uin ataupun golongan mad'u. Terbahagi kepada dua, iaitu al-muslimun wal-mu'minun dan al-kafirun atau ghairul muslimin. Golongan yang pertama, al-muslimun wal-mu'minun terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama al-ihtida', golongan yang diberikan hidayah, wad-dalal, dan golongan yang telah sesat. Dan yang kedua adalah golongan quwwah, iaitu yang kuat pegangan agamanya, ataupun golongan da'fu iltizamihim bil Islam, golongan yang lemah pegangan agamanya terhadap Islam. Golongan yang kedua adalah al-kafirun atau ghairul muslimin. Golongan ini terbahagi kepada tiga pecahan. Yang pertama adalah al-jahidun al-malhun, iaitu golongan ini adalah golongan yang ingkar akan kewujudan Allah. Yang kedua adalah al-musyrikun al-wasniyun, iaitu golongan ini adalah mereka mengakui kewujudan Allah tetapi tidak beriman kepadanya. Dan yang terakhir sekali ialah ahlul kitab, golongan yang tidak beriman kepada Rasulullah seperti golongan Yahudi dan Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jazman bin Jumaat 049439. Hari ini saya akan membentangkan tajuk rukun ketiga, iaitu maudhu' ad-dakwah, yang berarti tajuk dakwah. Maudhu' dakwah ini apa yang kita nak sampaikan kepada mad'u ataupun yang mendengar dakwah kita. Apa yang inti-inti dalam dakwah kita. Apa inti dia? Inti dia adalah dakwah Islamiah. Dakwah Islamiah ni dia terbagi, nanti akan saya jelaskan, terbahagi kepada tiga, iaitu takrif dia, ciri-ciri dan prinsip asas. Yang pertama kita tengok kepada takrif al-Islam. Takrif Islam, ya. Takrif Islam ni daripada lughah dia bermaksud berserah diri, iaitu al-istislam. Berserah diri yang bermaksud Islam. Okey, kita pergi kepada dari segi istilah.
Dari segi istilah ni terbahagi kepada dua, iaitu uh, uh, itlaq am dan itlaq khas. Itlaq am ni dia maksud dia maksud Islam dari segi itlaq am ni, semua agama samawi yang datang kepadanya tentang Allah. Maknanya agama samawi, dalam agama samawi yang adanya tentang Allah, itulah maksudnya Islam. Okey, dari segi makna khas ni pula terbahagi kepada dua. Jugalah terbahagi kepada dua, iaitu agama wahyu yang mengesahkan Tuhan yang ditentukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ajarannya meliputi kehidupan, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Okey. Al-Islam bil maknahu am terbahagi kepada tiga, iaitu janib akidah, janib syariah dengan janib akhlak. Janib akidah ini ialah berkaitan dengan semua rukun iman, iaitu rukun iman yang 6 tu. Dan selepas itu janibul syariah ialah berkaitan dengan peraturan ataupun tata cara mengerjakan ibadah dalam Islam yang merangkumi semua aspek kegiatan dan kegiatan hidup, sama ada ibadah umum ataupun ibadah khusus. Dan yang ketiga janibul akhlak. Janibul akhlak ni dia berkaitan dengan akhlak yang baik, kelakuan yang baik, sifat yang baik, macam tu. Okey, kita bergerak kepada khasasul Islam. Khasasul Islam ni maksud dia adalah ciri-ciri Islam. Anda boleh tengok semua ciri-ciri Islam kat situ. Ar-rubaiyah, kamal, wuduh, syumul, tawazun, al-aliyah, al-amaliyah, dan lain-lain. Okey, kita bergerak kepada mubadi' al-islamul asas, al-islamu al-asasiyah, yang bermaksud prinsip-prinsip di dalam Islam. Prinsip-prinsip di dalam Islam ni ada 3. Fi janibul salih, salat billah, billah binafsihi, dengan bil akhirin, iaitu dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan orang lain. Kita bergerak kepada yang dengan Tuhan. Okey, yang ini. Yang pertama, berdakwah dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdakwah dengan rukun-rukun Islam yang 5, dan berdakwah dengan ihsan. Okey, prinsip asas yang kedua iaitu kepada diri sendiri. Yang pertama, suruhan untuk memberikan hak manusia sepenuhnya, hak mereka, baik hak moral maupun hak material. Yang kedua, seruan untuk memperhatikan tugas dan melaksanakan fungsinya, dan seharusnya ada keseimbangan antara hak dan kewajipan. Okey, kita bergerak kepada fi al-akhirin, iaitu untuk orang lain, hubungan dengan orang lain. Menghadap orang lain ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah berdakwah kepada ibu bapa, dakwah kepada jiran-jiran yang baik, anak-anak yatim, belas kasihan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, menyeru kepada persaudaraan, kerjasama, kasih sayang dan cinta akan agama dan sesama umat Islam. Yang keempat, menyeru dengan memberi nasihat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, seruan kepada syura dan tidak bersendirian. Maknanya hidup bermasyarakat lah maksudnya. Dan keenam ni kita menyuruh kepada keadilan dan kesaksamaan di antara Islam. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.